Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-69 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang menjadikan kita dapat mengenali baginda Rasulullah, dapat mengikuti akan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, dan juga moga pertemuan ini adalah pertemuan yang bermanfaat untuk setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pagi ini kita nak sambung pertemuan kita dalam perkongsian kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peribadi baginda, akhlak baginda, yang riwayat yang telah dikumpulkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Lalu kitab ini mempunyai lebih kurang 416 riwayat yang terdiri daripada 56 bab, dan beliau telah kumpulkan dengan pelbagai tajuk yang menarik. Tajuk yang kita berada sekarang adalah tajuk berkenaan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembang dan juga bercakap bercakap pada waktu malam. Lalu ini adalah hadis yang kedua. Maka hadis ini hadis yang panjang, dikenali sebagai hadis Ummu Zara', yang mana hadis ini yang kita telah kongsikan pada pertemuan 2 hari lepas. Hadis ini Imam Tirmizi meriwayatkan dalam keadaan ianya adalah hadis yang mauquf. Maksudnya Aisyah yang menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana pandangan Imam Tirmizi. Akan tetapi ada juga riwayat yang marfu', seperti mana daripada Abdullah bin Mus'ab, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Imam Tabrani nukilkan dalam kitab beliau. Maka kalaulah ia marfu', maka sebenarnya Nabi yang ceritakan kisah ini. Kalaulah mauquf, maksudnya Aisyah yang menceritakan, dan pada waktu itu Nabi SAW berkata sesuatu di hujung riwayat. Kalaulah marfu', maksudnya hadis ini adalah Nabi SAW yang ceritakan, seperti mana yang kita nampak dalam riwayat Imam Tabrani. Kata Aisyah, Nabi SAW masuk kepadaku, dakhala alayya Rasulullah SAW, Nabi SAW masuk ke sisiku, kata Aisyah. Faqal, lalu Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, kuntu laki, aku akan menjadi untukmu seperti mana Abu Zara' kepada Ummu Zara'.
Maka Aisyah pun bertanya, apakah itu Abu Zara' dan Ummu Zara' wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mula ceritakan seperti mana yang ada di dalam riwayat kita. Maka itu kalaulah ianya adalah marfu', kalaulah ianya adalah sabdaan Nabi. Ada juga seperti mana riwayat Imam Tirmizi menukilkan dalam bentuk mauquf, maksudnya sampai kepada Aisyah. Bererti Aisyah yang ceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat di sini yang mana hadisnya adalah panjang. Kita baca sedikit, kita terjemahkan. Lalu para sahabat semua boleh buka muka surat 193 pada muka surat 254. Namun saya akan ambil keberkatan matan, saya akan baca bahasa Arab dan kemudian kita tengok terjemahan. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. Lalu kita tengok terjemahan dia, muka surat 193. Haddatsana Ali bin Hujr, akhbarana Isa bin Yunus, daripada Hisham bin Urwah, daripada saudaranya Abdullah bin Urwah, daripada Urwah bin Zubair, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa kata Aisyah? Kata Aisyah, jalasat 11 imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Maka Aisyah berkata, bila Aisyah berkata, bererti Imam Tirmizi memilih bahawa riwayat ini yang sampai kepadanya adalah mauquf. Adapun kalau marfu' adalah riwayat Imam Tabrani seperti mana yang kita sebutkan sebelum daripada ini. Maka di sini kata Aisyah, 11 orang wanita sedang duduk. Lalu Aisyah tak sebut nama, sebab itu tidak dikira mengumpat. Aisyah tidak sebut nama, sebab itu tidak dikira mengumpat. Lalu kata Aisyah, dia tidak sebut nama. Bahkan kalaulah kita tengok dalam mana-mana riwayat, kita tidak jumpa nama siapakah 11 orang wanita ini, kecuali hanya wanita yang ke-11. Lalu hadis ini dipanggil bersempena dengan namanya hadis Ummu Zara'. Tetapi yang baki wanita tak diketahui namanya. Maka di sini kata Aisyah, telah duduk 11 orang wanita. Yang mana mereka ini daripada mana? Maka perawi hadis ada yang mengatakan wanita ini adalah daripada penduduk Mekah, ada yang mengatakan daripada penduduk Yaman, tetapi tak ada siapa yang tahu kerana Aisyah tak sebut nama mereka siapa. Maka pada waktu itu tidak dikira sebagai ghibah kerana orang tak tahu siapa yang dimaksudkan. Lalu tak diketahui nama siapa kecuali Ummu Zara' yang mana dikatakan namanya Atikah, sebab memang ada perkataan Ummu Zara' pada orang yang ke-11. Namun yang wanita yang lain tak diketahui. Lalu ada yang mengatakan adalah penduduk Mekah, ada yang mengatakan wanita-wanita Madinah. Lalu 11 orang ni dia duduk. Lalu apa yang mereka buat? Muka surat 193 perenggan kedua. Maka pada waktu itu mereka saling berjanji, dan mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun tentang suami masing-masing. Kita boleh letakkan dalam kurungan sama ada perkara yang terpuji ataupun perkara yang tercela. Masing-masing akan cerita tentang suami masing-masing. Ini adalah perbincangan wanita, dan mereka berkata, okey, hari ini kita akan luahkan perasaan masing-masing, yang mana mereka tak akan sembunyikan apa-apa tentang suami mereka, sama ada yang baik ceritakan ataupun yang buruk pun ceritakan. Maka itu perjanjian mereka, kesepakatan mereka. Dan kita akan nampak bila kita baca bahasa Arab dia, bagaimana mereka saling menggunakan kiasan yang tinggi. Walaupun mereka mula menceritakan tentang suami mereka, tetapi menggunakan bahasa yang tinggi, kiasan yang tinggi, yang mana kalaulah kita tengok terus daripada bahasa Arab, kita tidak akan faham. Maka berkatalah wanita pertama, faqalatil ula, berkatalah wanita pertama, zauji lahmu jamalin ghathin. Maka dia buat dua perumpamaan tentang suami dia. Yang pertama dia berkata zauji lahmu jamalin ghathin. Maka apakah kata wanita pertama?
Kata wanita pertama ketika mana mula menceritakan tentang suami dia, apa kata dia? Suamiku seperti daging unta kurus. Apa maksud dia? Adakah terpuji? Kurus kan bagus. Kurus kan maksudnya diet, dia tak gemuk. Apa maksud dia? Lalu mereka menggunakan kiasan yang tinggi. Walaupun dia cerita tentang suami masing-masing, tetapi menggunakan bahasa kiasan yang tinggi. Apakah maksud suami yang kurus? Maka dia kata, suamiku seperti daging unta kurus. Apa yang kita faham? Padahal terjemah ni dah dipermudahkan. Kalaulah kita tengok perkataan ghath, ghain dengan sin, maksudnya adalah perkataan yang jarang orang Arab guna. Selalunya kalau kurus orang Arab guna nahif ataupun lain, tapi ghath maka menggunakan perkataan yang tinggi. Lalu mereka ini, perempuan pertama berkata, suamiku adalah seperti daging unta yang kurus. Lalu apa pandangan sahabat-sahabat? Adakah wanita ni sedang puji suami dia ataupun sedang cela? Sebab mereka cerita semua, yang baik mereka cerita, yang buruk mereka cerita. Lalu apa pandangan sahabat-sahabat? Adakah wanita pertama ini dia puji ataupun dia pada waktu itu dia kutuk suami dia? Maka kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, maksud daripada wanita ini berkata yang suami dia adalah seperti daging unta kurus. Maksudnya apa? Al-mubalaghatu fi qillati naf'ih war-raghbati anhu. Selalunya daging unta yang kurus orang Arab tak suka. Selalunya daging unta yang kurus orang Arab tak suka. Nak tunggang pun sakit badan, nak makan pun tak ada manfaat. Lalu sebab itu kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, maksud daripada daging unta kurus al-mubalaghah, betapa mereka ini adalah suami dia ini seorang yang tak ada manfaat, seorang yang langsung tak ada manfaat, dan seorang yang dia sangat tak suka. Wanifari taba' minhu, seorang yang dia benci. Itu maksud daging unta yang kurus. Apakah maksud daging unta yang kurus? Yang pertama, tak ada faedah suami dia. Macam mana daging unta yang kurus tak ada faedah? Nak tunggang pun sakit badan, kena tulang unta. Kemudian pada waktu itu, bukan kedekut. Kedekut lain. Lalu jangan tulis kedekut. Kedekut lain, kedekut kemudian. Lalu bukan kedekut. Lalu jangan salah faham. Lalu saya nampak ada yang kata kedekut. Tidak. Lalu bukan kedekut. Kedekut maksudnya lain. Lalu saya nampak ada yang tulis kedekut. Kedekut maksudnya adalah lain. Maka yang pertama ini maksudnya apa? Suami dia tak bermanfaat, tak ada faedah. Macam mana daging unta yang kurus, daging unta yang kurus, tunggang pun sakit badan, nak makan pun tak ada manfaat. Itu maksud dia. Maka maksudnya adalah suami dia satu, suaminya tidak bermanfaat. Yang kedua, dia tak suka suami dia kerana apa jua akhlak yang tak baik. Lalu dia tak suka suami dia. Maksudnya war-raghbah anhu, dia tak suka suami dia. Yang ketiga, wanifaru taba' minhu, dan kebiasaan manusia tak suka dengan perangai suami dia. Maka ini yang kita nampak daripada ini, maksud daging unta yang kurus adalah suami dia ini seorang yang mana seorang yang berakhlak tidak baik, tak ada manfaat, tak ada faedah. Hidupnya matinya tak ada faedah. Ada kat rumah, tak ada kat rumah, tak ada faedah. Maka ini adalah secara umum dia menyebut tentang suaminya tidak bermanfaat. Okey. Seterusnya kata wanita ini, dia masih lagi menggunakan kiasan yang tinggi. Kita kalau nak cerita buruk tentang pasangan masing-masing, kita buka aja, isteri aku macam ni. Bila duduk dengan kawan-kawan, kadang-kala isteri pula al-iyadzubillah kata, suami aku macam ni. Tidak. Lalu daripada sini kita nampak bahawa sebenarnya pada waktu itu mereka, Allah sedang menceritakan tentang suami masing-masing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, apa dia kata yang kedua? Pada waktu itu dia kata, ala ra'si jabalin wa'rin. Suamiku ini adalah umpama berada di atas puncak gunung yang sukar. Berada di atas puncak gunung yang sukar. Ada yang mengata mengutuk suami boleh ke masuk syurga? Semestinya kalau suami jahat, maka isteri itu berhak
dan itu bukan dikatakan berhak. Maka jika suami itu mendera isterinya, melakukan perkara yang tak baik tentang suami dia, dan isteri pun kita nampak dia bukan buka secara umum, dia menggunakan kiasan yang tinggi, maka kita ambil positif, kerana Nabi pun tak sebut apa-apa, Nabi pun SAW tak sebut apa-apa. Bila di hujung hadis, kita ambil positif, suami itu kena ubah diri dia. Sebab itu penting suami kena tanya akhlak dia dengan isteri. Isteri pun penting kena tanya akhlak dia tentang suami. Lalu kita ambil positif. Mungkin ada yang kata, macam mana isteri ni nak masuk syurga? Sebab apa syurga dia di bawah suami? Tetapi itu ya. Tetapi Nabi SAW pun tak sebut apa-apa. Di hujung hadis, Nabi SAW tak sebut apa-apa. Cumanya di hujung hadis, baginda Nabi SAW pada waktu itu Nabi kata, Nabi adalah umpama suami pada isteri yang ke-11. Lalu kita ambil positif, hadis belum habis. Kita baru baca wanita pertama, banyak dah orang yang mana marah. Suamiku macam ni, tak ada faedah lalu sebagainya. Lalu kita sabar, hadis belum habis lagi. Kita baru baca hadis pertama. Nanti perbincangan kita baca di hujung hadis. Itu kita baca di hujung hadis. Kita ambil positif dulu sahabat-sahabat. Kita ambil pengajaran. Manusia, kalaulah dia pandang daripada sudut yang tak elok, maka itu dia nampak. Tapi manusia, kalaulah dia pandang daripada sudut dia kena baiki diri dia, maka ini satu benda yang baik. Lalu, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Yang kita boleh ambil adalah contohnya suami. Kenapa isteri tu sampai cerita luar rumah? Sebab suami tak bagus. Suami yang tak dengar luahan isteri dia. Isteri pun sama. Kenapa suami cerita luar rumah? Sebab isteri tak nak dengar luahan suami. Lalu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nampak ramai dah mula emosi. Tapi sabar, hadis belum habis. Baru berapa perkataan? Lalu baru berapa perkataan di sini. Dia kata, Zauji lahmu jamalin ghathin. Suamiku umpama unta yang kurus. Ala ra'si jabalin wa'rin. Berada dekat tempat yang sukar. Baru 8 perkataan. Lalu sabar. Hadis tu panjang lagi. Nanti semua perbincangan, boleh ke tak nak cakap buruk tentang suami, boleh ke tak nak bincang tentang suami, itu nanti di hujung hadis Imam Bajuri akan terangkan dan kita akan terangkan. Lalu sabar, hadis panjang lagi. Baru 8 perkataan. Baru dia kata, suamiku macam daging unta kurus dan dia berada di atas puncak gunung yang sukar. Lalu masih panjang lagi. Lalu belum lagi nanti kat ujung ada yang kutuk suami dia lagi teruk. Tapi dia masih gunakan kiasan yang tinggi. Dia tak sebut secara jelas. Yang faham, yang tak faham. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pengajaran yang kita nak ambil. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini isu sensitif Ustaz. Lalu yang penting kita ambil pengajaran. Kalaulah kita tak ambil pengajaran, nescaya Imam Tirmizi tak masukkan dalam bab ini. Lalu sebenarnya kita nak ambilkan. Betul. Lalu moga Allah anugerahkan di tempat syurga. Amin ya rabbal alamin. Lalu moga dianugerahkan ke tempat syurga. Namun sebenarnya itulah dia. Selalunya suami pun kena ambil pengajaran supaya isteri dia luah kepadanya. Lalu isteri kena luah kepada suami. Sama-sama kita doakan kepada sahabat kita, moga Allah tempatkan di kalangan ahli syurga bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Lalu itu yang pertama. Lalu isteri dia sebut lagi, isteri pertama, dan tak disebut siapa nama wanita ini dan tak ada siapa yang tahu. Ketika mana Aisyah menceritakan ini, dia berkata, suamiku umpama berada di atas puncak gunung yang sukar. Apa maksud berada di atas puncak gunung yang sukar? Maka kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, maksud berada di atas puncak gunung yang sukar, wal maqsudu minhu al-mubalaghah fi takabburih, menunjukkan suami dia sangat-sangat sombong. Lalu begitu juga kita doakan untuk sahabat kita Kak Kamizah, moga Allah tempatkan suami beliau di kalangan dibangkitkan kelak bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin.
Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk yang lain. Lalu apakah sifat suami dia? Wanita ini pertama berkata dia berada di atas tempat yang suka. Berada di atas tempat yang suka. Berada di atas puncak gunung yang suka, maksud dia apa? Maksud dia adalah suami dia sangat-sangat sombong. Itu maksud dia. Seperti mana nak mendaki ke gunung yang tinggi adalah suka, maka sebenarnya nak sampai pada suami dia suka. Suami dia sombong sangat. Al-mubalaghah fi takabburi, menunjukkan suami dia adalah sangat sombong. Nak cakap apa-apa tak boleh, nak terangkan apa-apa tak boleh, nak tegur tak boleh. Lalu langsung tidak ada manfaat sebagai suami. Sepatut suami pada waktu itu bersama dengan isteri, membantu isteri, mendengar masalah isteri. Tetapi tidak, suami dia sangat-sangat sombong, wasu'i khuluqih, dan suami dia akhlak tidak baik. Lalu suami dia sangat sombong. Lalu diberikan perumpamaan seperti mana berada di atas puncak gunung yang suka. Adakah senang nak panjat gunung? Sangat-sangat susah. Saya pun tak boleh nak panjat bukit. Kerana kadang-kala saya ini ada masalah asma. Daripada kecil saya ada masalah asma, tapi tak teruk. Tapi bila teruk, dia teruk. Lalu ketika mana ada asma, nak panjat gunung bukan senang, semput. Kadang-kala kalau tak ada latihan, setengah jalan ataupun kadang-kala dekat kaki gunung dah tak boleh naik. Kadang-kadang ada latihan. Tapi bila sampai suka, sebab itu dia kata puncak gunung yang suka, tidak ada jalan yang mendata untuk sampai ke sana. Sebab itu kata wanita ini, apa dia kata? La sahlun fayurtaqa, maka tidak ada jalan yang mendata untuk sampai ke sana. Sangat sombong suami dia. Langsung tidak boleh mendengar pandangan. Langsung tidak mendengar rintihan. Langsung tak nak dengar masalah. Sangat-sangat sombong suami dia. Itu sangat sombong. Bererti apa? Bererti wanita ini telah sabar pada tahap yang luar biasa. Pada tahap yang luar biasa. Dia cuba sampai pada suami dia, tak mungkin. Dan kita kena faham, wanita selalunya adalah yang sabar. Sebab mereka sabar menanggung kandungan. Mereka sabar ketika mana melahirkan. Tetapi bila dah sampai ini, maksudnya sabarnya dah berada di tahap yang penghujung. Lalu sebab itu mereka ceritakan. Maka pada waktu itu, suami dia sangat sombong, sangat berakhlak tak baik. Sebab itu dia gambarkan la sahlun fayurtaqa, tidak ada jalan yang mendata untuk sampai pada suami ni. Tak ada jalan. Macam-macam jalan dia dah cuba, daripada kanan tak boleh, kiri tak boleh. Nak cuba masuk cerita pada suami ni daripada depan tak boleh. Bahasa kiasan pun tak faham, bahasa jelas pun tak faham, macam-macam tak faham. Itu maksud tiada jalan mendata. Tiada jalan mendata untuk sampai ke sana, maksudnya sampai pada suami. Dan kemudian dia kata la saminun wala saminun fayuntaqal, dan suami dan tidak ada lemak yang boleh dipilih untuk diambil manfaat daripadanya. Apakah maksud dia tidak ada lemak yang boleh dipilih? Maksudnya dia dah cuba cari akhlak yang baik. Tak ada akhlak yang baik. Suami dia memang tidak sangat sombong, akhlak yang buruk, tidak membantu, berlaku tidak baik. Itu maksud dia wala saminun. Suaminya tidak ada lemak, maksudnya tidak ada manfaat, tidak ada akhlak yang baik. Fayuntaqal, maka untuk diambil manfaat daripadanya. Secara ringkas, kata Imam Bajuri, wabil jumlah, secara ringkas daripada luahan wanita pertama ini menunjukkan sebenarnya suaminya adalah seorang yang akhlak buruk dan seorang yang sangat sombong. Ini dua akhlak suami dia. Dan yang ketiga, akhlak yang buruk dan sombong. Ini adalah akhlak suami dia. Maka apa pengajaran kita boleh ambil? Maka suami daripada sini janganlah kedekut, janganlah sombong kepada keluarga. Suami janganlah berada akhlak yang buruk. Sebab itu Nabi SAW tegaskan, khairukum, sebaik-baik kamu adalah kayu ukurannya bila dia baik dengan keluarga dia. Khairukum li ahli, sebaik-baik kamu bagaimanakah kayu ukuran dia baik? Apabila dia baik pada keluarganya. Sebab itu Nabi SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.
Lalu ini wanita pertama. Lalu kita baca lagi sekali terjemahan dia sekaligus. Lalu kata wanita pertama dengan penuh kiasan. Dia tak sebut secara jelas suami dia bagaimana. Dia menggunakan kiasan. Lalu yang faham, yang tak faham kekal tak faham. Walaupun dia marah dengan suami dia masih menggunakan kiasan. Lalu sebab itu bila menggunakan kiasan, ada orang sangka itu pujian dan ada orang sangka itu celaan. Tapi akhirnya para ulama kata ianya adalah celaan. Maka apa kata dia? Suamiku seperti daging unta kurus di atas puncak gunung yang sukar. Tiada jalan yang mendata untuk sampai ke sana. Tiada lemak yang boleh dipilih untuk diambil manfaat daripadanya. Ini wanita pertama. Dan pengajaran dia apa? Maka seorang suami janganlah ada sifat-sifat ini. Dan seorang isteri ketika mana pada waktu itu nak meluahkan perasaan dia, maka luahkan dalam bentuk kiasan. Luahkan dalam bentuk kiasan. Manusia berapa lama dia boleh simpan? Manusia berapa lama dia boleh simpan? Sabar dia, ujian dia. Akhirnya dia akan luah. Ada orang akan luah kepada anak. Ada orang akan luah pada anak. Maka anak itu, ada orang dia akan luah kepada siapa? Ada orang dia akan luah kepada teman. Ada orang zaman kita diluahkan perasaan dia di media sosial. Setiap manusia sabarnya terhad. Lalu setiap manusia kadangkala pada waktu itu dia nakkan luah juga perasaan dia. Ada orang yang hebat diluahkan perasaannya pada Allah dalam doanya pada setiap hari panjang lebar. Tetapi kita belajar akhlak wanita ini, walaupun diluahkan tetapi dengan penuh apa? Dengan penuh kiasan. Orang yang faham, orang yang tak faham kekal tak faham. Lalu kiasan, apa maksud kiasan? Kiasan maksudnya ada dua makna. Boleh makna pujian dan juga boleh makna celaan. Lalu itu ada dua makna. Dan di sini para ulama pada waktu itu nak mengatakan ini makna dia celaan. Ini wanita pertama. Maka wanita yang kedua, apa cerita dia pula? Maka kata wanita yang kedua, faqalatis thaniyah, berkata wanita yang kedua, zauji, suamiku, la abuthu khabarah, inni akhafu alla adharah, in adhkuruhu ujarah wa bujarah. Apa maksud dia? Suami dia lagi kejam. Suami dia lagi kejam. Apa kata wanita yang kedua? Suamiku, aku tidak boleh ceritakan tentangnya secara terus terang. Dia tak berani. Suami dia nanti kalau dapat tahu binasa dia. Suami dia sangat tegas. Suami dia seorang yang mana bukan sangat tegas, sangat kejam, sangat tidak baik. Maka pada waktu itu dia kata, suamiku, aku tidak boleh ceritakan tentangnya secara terus terang. Aku takut dengan menceritakannya dia akan menceraikanku. Lalu itu dia takut. Dan ini perkara yang mana tidak baik, yang mana isteri takut kepada kejahatan suami, kekejaman suami. Maka pada waktu itu kita nampak bagaimana isteri ni berkata, aku takut nak menceritakan tentangnya kerana kalau dia tahu dia akan menceraikanku. Lalu kalaulah aku nak ceritakan juga, maka dia berkata, kalaulah ingin aku ceritakannya, aku hanya akan menyebut tentang urat leher dan pusatnya. Apa maksud urat leher dan pusat? Dia kata dalam bahasa Arab dia adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, in adhkuruhu ujarah wa bujarah. Kalaulah pada waktu itu aku nak cerita, aku tak berani. Kalau suami aku tahu, dia terus cerai. Itu sifat suami dia. Dia bukan nak ambil positif. Kalau dia tahu, dia terus ceraikan aku. Tapi yang aku mampu ceritakan tentang suami aku hanya mampu sebut tentang urat leher dan pusat dia. Apakah maksud dia? Lalu yang faham, yang tak faham. Apa maksud dia? Lalu maksudnya adalah, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah suami dia semuanya adalah tak baik sahaja. Suaminya semuanya adalah tak baik sahaja. Wal muradu minhuma uyubahu kullaha, bahawa suami dia penuh dengan keaiban yang tak baik, dengan sifat yang tak baik. Tapi adakah dia cakap? Dia tak cakap. Dia sekadar, kalau aku nak sebut, aku sebut tentang urat leher dan pusat dia. Maksudnya apa? Suami dia
penuh dengan sikap yang tak baik, dengan akhlak yang tak baik, dengan perkara yang tak baik, dengan sikap yang tak baik, maka inilah maksud dia, namun dia tidak berani sebutkan secara detail kerana dia takut suami dia akan ceraikan dia, namun dia masih letakkan kiasan, itulah dia, aku hanya akan sebut urat leher dan pusat, bererti suami dia penuh dengan sikap yang tidak baik, penuh dengan perkara yang tidak baik. Tetapi orang tak faham. Kalaulah sebut terjemahan, orang tak faham. Kecuali yang faham-faham, yang tak faham kekal tidak faham. Maka ini adalah isteri yang kedua, menceritakan tentang suami dia. Isteri yang ketiga, apakah kata isteri yang ketiga? Kata isteri yang ketiga pula, qalatis thalithah, berkatalah isteri yang ketiga, zauji al-ashannak in antik utallak wa in askut uallak. Maka apakah kata isteri yang ketiga? Isteri yang ketiga pun kesian. Apakah kata isteri yang ketiga? Suamiku kurus tinggi. Ashannak maksudnya kurus tinggi. Dalam kurungan, kurus tinggi yang hodoh. Tapi ashannak selalunya menerangkan akan apa? Ashannak selalunya menerangkan akan kurus tinggi. Apakah maksud kurus tinggi? Maka ianya banyak makna. Ianya kiasan. Kadangkala kurus tinggi boleh memberi makna yang baik. Kadangkala kurus tinggi memberi makna yang tak baik. Maka para ulama hadis berkata di sini, maksud daripada wanita ini kurus tinggi, maksudnya suaminya adalah seorang yang mana akhlak yang buruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suaminya seorang yang mana akhlak yang buruk. Kami tak faham pasal suami kedua. Maksudnya apa? Suami dia penuh dengan keburukan. Itu maksud dia. Tali pusat dan urat leher, suami dia penuh dengan keburukan. Tapi dia tak detailkan keburukan apa. Sebab kalau dia detailkan, kalau dia cerita, walaupun dengan kiasan, maka pada waktu itu suami dia akan ceraikan dia. Maka dia sekadar sebut suami dia adalah urat leher dan tali pusat, maksudnya penuh dengan keburukan. Apa keburukan? Beliau tidak sebut. Yang ketiga, wanita ketiga berkata, suamiku kurus tinggi. Apakah maksud kurus tinggi? Ianya adalah kiasan, boleh memberi makna yang elok dan boleh juga memberi makna tak elok. Makna yang tak elok adalah seseorang yang mana akhlak yang buruk, sayyi'ul akhlak, sayyi'ul khuluq, orang yang akhlak yang buruk. Lalu sebab itu kita nampak daripada perkataan seterusnya. Sebab itu dia berkata, in antik, kalau sekiranya aku menyebut tentang suamiku, utallak, aku akan diceraikan. Suami dia adalah seorang yang mana berakhlak buruk. Kalaulah dicakap sesuatu tentang suami dia tak boleh terima, suami dia akan ceraikan dia. Tapi kalaulah dia tak cakap tentang buruk suami dia, maka dia diseksa zahir dan batin, itulah dia digantung tanpa tali. Sebab itu dia berkata, wa in askut, sekiranya aku diam, tak cakap pasal suami aku, maka aku akan digantung tanpa tali. Masih lagi isteri, tapi tak pernah dilayan sebagai isteri. Maka ini keadaan wanita ketiga yang mana diuji dengan suami yang itu. Kalaulah aku cakap pasal dia, diceraikan aku. Tapi kalaulah aku nak menjadi isteri yang baik, aku diam, maka aku akan diseksa, didera, aku akan digantung tanpa tali. Maka ini adalah ujian isteri dan ini adalah keburukan suami, keburukan akhlak suami. Maka sebab itu dia berkata apa? In antik utallak wa in askut uallak. Dan dia menyebutkan bahawa itulah akhlak suamiku, penuh dengan akhlak yang buruk. Kalau aku cakap sesuatu tegur dia nak ceraikan aku. Tapi kalaulah aku diam, aku sabar, maka pada waktu itu aku digantung tanpa tali. Digantung tanpa tali maksudnya apa? Diseksa, disakiti dan juga pada waktu itu dilakukan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Maka ini adalah wanita yang ketiga. Wanita yang keempat. Wanita yang keempat dia puji suami dia. Lalu wanita yang keempat dia puji suami dia. Maka pada suami kena ambil pengajaran. Lalu bagaimanakah? Sebab kalaulah seorang suami dia lepas dekat dunia, dia lepas kat dunia, tak ada orang yang ambil hukuman atas kesilapan dia, maka dia pasti takkan lepas di hari akhirat. Lalu sebab itu seorang suami perlu pada waktu itu dia muhasabah diri dia.
Lalu seorang suami perlu dimuhasabah atas diri dia. Sebab itu bila kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, apa yang Nabi SAW sebutkan ketika mana pada Hajjatul Wada', pada khutbah Nabi pada hari Arafah, Nabi terangkan tentang isteri itu adalah amanah. Lalu sebab itu daripada sini kita ambil yang baik, iaitu suami kena ambil pengajaran. Okey, suami kena ambil pengajaran. Adapun isteri, kalaulah dipilih untuk sabar, maka pasti Allah akan balas dengan sebaik-baik ganjaran. Allah akan balas dengan sebaik-baik ganjaran. Tapi kadangkala kesabaran itu terhad, dia perlu luahkan. Inilah yang mana 3 wanita pertama luahkan. Tapi adakah dia luah secara terbuka? Tidak. Dia luahkan tapi dalam bentuk kiasan. Dan tak semua daripada 11 orang wanita itu mereka faham apa maksud kiasan dia. Kita yang baca terjemahan pun kita tak faham. Maka sebenarnya pada waktu itu, walaupun mereka luahkan tentang suami mereka, tapi mereka luahkan dengan penuh kiasan. Mereka luahkan dengan penuh kiasan. Maka wanita yang keempat, apa dia berkata? Berkatalah Ar-Rabi'ah, qalatir Rabi'ah, berkata wanita yang keempat, Zawji kalaili tihamah, la harrun wala kurrun wala makhafah wala sa'amah. Berkatalah wanita yang keempat, suamiku seperti malam di negeri Tihamah. Apakah Tihamah? Tihamah adalah kawasan ataupun dataran rendah yang terletak di antara gunung. Lalu suamiku adalah seperti negeri Tihamah. Apakah maksud dia? Maksud dia suami dia best. Kamalul i'tidal. Suami dia sederhana. Suami dia baik. Suami dia tidak mencederakan dia. Lalu itu maksud dia. Suami dia kamalul i'tidal. Sempurna kesederhanaan dia. Wa adamil adha. Suami dia tidak mencederakan dia, tidak menyakiti dia. Sebab itu dia sebut, suamiku tidak panas dan tidak sejuk. Tidak panas dan tidak sejuk. Tidak menakutkan dan tidak membosankan. Maka ini adalah pujian. Lalu bukanlah 11 wanita ini cerita buruk sahaja, yang memang suami dia pada waktu itu tidak baik, mereka kata begitu. Namun kita nampak wanita yang keempat ini, dia diberikan Allah suami yang baik, lalu dia puji suami dia. Maka kita boleh ambil pengajaran. Wanita yang mempunyai suami yang baik, maka dia pujilah suami dia. Lalu dia puji suami dia. Dan dia puji dalam bentuk kiasan. Kenapa dia puji dalam bentuk kiasan? Supaya dia tidak mencederakan perasaan wanita lain yang diuji pada waktu itu. Sebab itu digunakan kiasan. Faham-faham, tak faham terpulang. Maka sebab itu dia menggunakan kiasan supaya jangan pula kita kalau ada keluarga yang baik, kita asyik cerita baik sahaja, maka akan mendatangkan cemburu, akan mendatangkan hasad, akan mendatangkan kesedihan pada yang lain. Maka sebab itu dia menggunakan kiasan. Yang faham-faham, yang tak faham, tak faham. Maka daripada sini juga kita boleh mengambil pengajaran. Kalaulah baik macam mana sekalipun keluarga kita, baik macam mana sekalipun rumah tangga kita, tak perlu kita nak canang dan tayang pada seluruh dunia. Akan ada nanti orang yang tidak puas hati, akan ada nanti orang yang terasa, akan ada nanti orang yang cemburu, bermula daripada diri kita sendiri. Maka tak perlu nak tayang. Gunakan kiasan mencukupi. Dan dia pun bukan secara umum, kepada kawan-kawan dia, kepada teman mereka. Maka sebab itu dia tidak pada waktu itu buka secara umum. Dia berkata, suamiku seperti malam di negeri Tihamah. Apa yang orang faham? Orang tak faham malam di negeri Tihamah. Tihamah kat mana pun kita tak tahu. Lalu orang tak faham. Lalu seperti malam di negeri Tihamah. Adakah maksudnya tak baik? Malam itu gelap. Adakah kerana suami dia gelap? Ataupun macam mana? Lalu sebenarnya dia menceritakan tentang udara. Malam di negeri Tihamah tak terlalu sejuk dan juga tak terlalu panas. Cuacanya baik. Sebab itu dia kata tidak panas dan tidak sejuk, tidak menakutkan dan tidak membosankan. Maka daripada sini kita ambil pengajaran, baik macam mana pun keluarga kita,
kekalkan pada kita, tak perlu nak bukakan secara umum kepada manusia. Dan di sini juga kita nampak bagaimana wanita yang keempat ini dia menjaga perasaan wanita-wanita lain yang diuji. Maka dia tidak sebut secara terbuka, dia tidak sebut secara jelas, dia hanya menggunakan kiasan. Lalu dia menggunakan kiasan. Maka wanita yang tiga tadi dia tak terasa. Ini kan tidak. Kadang-kala kita dengar orang lain diuji, keluarga dia, kita sibuk nak bandingkan diri kita. Oh, ya ke? Teruknya. Oh, aku keluarga aku best. Oh, kesiannya kau tak dapat duit belanja. Aku setiap bulan suami aku bagi 5,000 kot. 5,000. Anak-anak aku semua berjaya. Anak kau tak berjaya. Kesian. Anak aku semua berjaya. Semua berjaya. Lalu daripada situ mendatangkan marah, mendatangkan hasad. Dan kemudian hari bila masalah berlaku dalam keluarga kita, maka disebabkan tindakan kita. Maka apa pun yang ada, maka kita nampak yang buruk pun mereka kiaskan, yang baik pun mereka kiaskan. Maka ambil pengajaran daripada apa yang ada dalam riwayat Aisyah ini. Seterusnya wanita yang kelima. Wanita yang kelima, dia lagi tinggi kiasan dia. Dia menggunakan kiasan yang tinggi, wanita yang kelima. Lalu apa kata wanita yang kelima? Wanita yang kelima kita sambung esok. Lalu wanita yang kelima kita sambung esok. Lalu saya minta maaf kalaulah ada yang terasa, saya minta maaf kalaulah ada yang kalaulah penyampaian saya terlalu laju. Saya cuba ulang berkali-kali supaya jelas. Maka kita akan sambung wanita yang kelima esok. Tapi kat pengajaran dia kat mana? Pengajaran dia kat hujung nanti. Bagaimana Nabi SAW pada waktu itu bila dengar cerita tentang 11 orang wanita daripada Aisyah, kita nampak apa jawapan Nabi SAW di hujung. Kita akan sambung nanti kemudian insya-Allah. Moga-moga adanya manfaat. Moga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada setiap daripada kita kebaikan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Moga apa jua yang buruk setiap daripada kita boleh tambah baik. Moga apa jua yang baik, maka kita bersyukur pada apa yang ada. Maka inilah sebenarnya kadang-kala ada orang dia dapat lebih pada sesuatu, dia dapat kurang pada yang lain. Ada seseorang dapat kurang pada yang lain, tetapi dapat lebih pada yang lain. Sebenarnya moga-moga adanya manfaat insya-Allah. Dan saya baru perasan bahawa line saya tak berapa bagus. Saya mohon maaf. Saya baru perasan, mohon maaf. Lalu kita akan sambung dalam pertemuan yang lain daripada isteri yang kelima sampailah isteri yang ke-11. Dan apa yang Nabi jawab bila Nabi dengar cerita Aisyah ini. Dan itu pengajaran yang kita nak ambil. Amin ya Rabbal Alamin. Masih banyak lagi yang kita tak ni. Hadis ni tak jelas. Lalu pastikan sahabat-sahabat yang dah join hadis ini join juga esok dan hari berikut. Moga-moga bermanfaat kepada yang kali pertama join. Jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Baru tadi saya kongsikan satu kata-kata daripada Imam Mutawalli Sya'rawi berkenaan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah penyelesaian kepada setiap masalah yang kita hadapi. Maka itu adalah kata-kata Mutawalli Sya'rawi yang mana saya kongsikan dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa petang nanti dalam ulang kaji sirah. Dan insya-Allah pada 28 hari bulan 1 akan ada program perkongsian dan juga daurah kitab ringkasan Syama'il. Dan saya pasti penerangan Al-Fadhil Ustaz Hazri lebih menarik pada perkongsian 28 hari bulan 1 daripada 400 buku yang kita sedang mencari tajaan. Alhamdulillah 200 lebih telah ditaja, hanya tinggal 130 sahaja. Kalaulah ada yang nak menaja ataupun nak beli ataupun nak hadiah pada kawan, baki lagi 130 buku ringkasan Syama'il, boleh sahaja maklumkan kepada talian Vital Book 0133032317. Ini adalah buku dia. Al-Fadhil Ustaz Hazri baru hantar kerana beliau cetak 600 sebenarnya. Lalu 200 ada sahabat lain telah ambil untuk bantu jualkan kerana banyak program.
cancel dan tak jadi pada waktu PKP ini. Lalu ada lagi 400 buku Al-Fadhil Ustaz Azri Hashim yang masih ada, yang mana saya sebagai anak murid beliau, yang mana banyak belajar buku-buku daurah daripada beliau, ingin berkhidmat, lalu ingin kalaulah ada sahabat yang nak berikan hadiah kepada teman, ataupun pada waktu itu nak ajak kawan-kawan, yang mana kalau kita ajak Syama'il, setiap hari nak belajar, dah 68 siri tak habis-habis, bila nak habis, tapi dia nak ringkas, maka boleh belajar ringkasan Syama'il. Dan nanti Al-Fadhil Ustaz Azri akan beritahu sanad dia, beliau telah khatam kitab ini sebanyak 40 kali. Lalu cara penyampaian dia lebih baik daripada saya, sebab beliau khatam kitab ni 40 kali. Lalu beliau telah tulis ringkasan Syama'il Muhammadiyah, dan penerangan beliau pasti menarik. Maka buku ni, kalaulah ada orang nak infak, nak taja, kebanyakannya dah taja. Sebab bila taja, kita akan serahkan kepada madrasah-madrasah yang mana ingin bersama. Ada beberapa madrasah yang dah nakkan bersama, saya akan postkan kepada mereka insya-Allah. Ataupun kalau nak taja sekadar RM15. Tapi kalaulah nak beli ataupun nak hadiahkan, harganya RM15. Cumanya bergantung tempat nak post. Kalaulah nak post dalam Semenanjung, maka RM8. Kalau Sabah Sarawak, itu kena tengok kepada postcode dan sebagainya. Lalu harga dia RM15, sebab ia tak tebal macam Syama'il kita. Syama'il kita ianya tebal. Ini ringkasan daripada Syama'il kita. Lalu mungkin kalaulah kita tahu ada yang tak minat belajar macam ni, setiap hari kena istiqamah sebab dia sibuk, maka boleh ajak dalam daurah nanti. Paling kurang tak dapat banyak, dapat sedikit. Maka boleh ajak dalam daurah nanti, harga dia RM15. Kalaulah kita dah ada Syama'il, dan kalaulah kita tak nak ni, boleh hadiahkan ataupun boleh taja. Nanti boleh sahaja tulis pada nombor Vital Book 013-30-32-317. Saya sekadar nak membantu Al-Fadhil Ustaz Azri Hashim. Beliau maklumkan kepada saya minggu lepas, lalu saya fikir macam mana saya nak bantu. Lalu bantunya adalah dengan Al-Fadhil Ustaz sendiri akan ajar pada 28 hari bulan 1 ini, buku yang beliau terjemahkan, buku yang beliau pilih hadis-hadisnya. Pada 28 hari bulan 1, saya akan sharekan poster ni juga. Minta pada sahabat pada waktu itu bantu share poster ni. Lalu menarik kerana kita akan khatamkan. Lalu pada waktu itu ajak kawan-kawan kita yang sibuk, kerana waktu tu cuti umum, yang mana tak ada masa nak dengar Syama'il setiap hari, kan kita baca perlahan. Baru 5 isteri dah habis. Bila nak khatam, setengah orang sibuk. Maka kita boleh duduk dalam ringkasan Syama'il insya-Allah. Lalu kepada yang nak taja, nak beli ataupun nak postkan, hanya tinggal 130 ataupun 140 buku sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah bantu taja, yang telah beli, yang telah hadiahkan. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Kita jumpa 6 petang nanti dalam ulang kaji sirah yang terakhir. Esok kita mula masuk dalam program Hamba Ilahi. Kepada yang kitab belum sampai, saya minta maaf. Memang pihak kurier maklumkan terlalu banyak barang dan keadaan sangat sibuk, lalu ada delay pada barang-barang yang baru dipostkan. Lalu mohon maaf kepada yang dah sampai, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kak Yan Abdullah kata, Masya Allah, ada yang hadiahkan buku. Masya Allah, inilah circle yang baik, sahabat yang baik. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran kepada sahabat yang sentiasa mendatangkan manfaat untuk lain. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti, jika Allah izinkan, insya Allah.